Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk kali ini kita sama-sama akan kongsi ilmu untuk tajuk penukaran unit yang melibatkan perpuluhan. Antara unit-unit yang terlibat untuk tajuk ini ialah kilometer dan meter, kilogram dan gram, liter dan mililiter. Baik. Ketiga-tiga unit ini iaitu kilometer, meter, kilogram dan gram, liter dan milimeter ianya melibatkan 1000. Sebelum tu, apa yang pelajar perlu tahu untuk tajuk ni? Okey, sekiranya diberi dalam kilogram, pelajar kena tahu bagaimana kita nak tukarkan ke unit gram. Pelajar juga kena tahu sekiranya soalan di dalam gram, jawapan di dalam kilogram. Dan sekiranya dia beri soalan dalam kilogram, pelajar dikehendaki menjawab dalam kilogram dan gram. Seterusnya, ada juga soalan yang diberi dalam gram, tetapi pelajar dikehendaki menjawab dalam kilogram dan gram. Ada juga soalan diberi soalan dalam kilogram dan gram, tetapi pelajar hanya perlu menjawab di dalam kilogram. Dan akhir sekali, soalan diberi dalam kilogram dan gram dan pelajar dikehendaki menjawab di dalam gram. Untuk menukar, cikgu akan menunjukkan satu kaedah kepada pelajar iaitu dengan menggunakan petak. Okey. Kita akan buat 4 petak. 1 petak, 2 petak, 3 petak dan 4 petak. Okey. Kita gariskan tengah ni. Garis dan kita garis. Sebab apa cikgu lukis 4 petak? 1, 2, 3, 4. Sebab ianya melibatkan 1000. Kilometer, meter, liter, mililiter, kilogram dan gram melibatkan 1000. Jadi kita ada 1, 2, 3, 4. Sebab tu cikgu lukis 1, 2, 3, 4. Okey. Okey, anda katakan soalan ni melibatkan kilometer dan meter. Jadi kita tulis di sini kilometer dan meter. Selepas kita letakkan kilometer dan meter, kita letakkan titik perpuluhan. Jadi inilah rupanya gambar rajah yang pelajar perlu buat bila kita nak selesaikan tajuk ini. Okey, kita lihat slide seterusnya. Baik, sekarang cikgu akan letakkan petak seperti mana yang cikgu tunjukkan tadi. Okey, kita ada 1, 2, 3, 4. Okey, kita masukkan unit kilogram, gram. Kemudian kita letakkan titik perpuluhan. Kita masukkan nombor 3, nombor 1 dan nombor 5. Oleh kerana jawapan yang diperlukan adalah di dalam gram. Jadi kita akan turunkan ke bahagian gram. Kita turunkan 3, kita turunkan 1, kita turunkan 5. Jadi di ruangan yang kosong ni kita letakkan sifar. Jadi jawapan kita sekarang ialah 3150 gram. Okey, baik. Kita tengok slide seterusnya. Soalan diberi dalam gram. Soalan diberi dalam gram, tetapi jawapan di dalam kilogram. Kita lukis peta. Kita letakkan unit. Kita letakkan titik perpuluhan. Okey. Gram.
200 gram. Jadi kita kena letak di rumah gram. Okey, kita letak dari sebelah kanan sebab gramnya terletak di sebelah kanan. Okey. 200 gram. Jadi sekarang ni kita nak jawapan di dalam kilogram. Okey. Kita naikkan nombor 2. Kita naikkan sifar. Kita naikkan sifar. Dan di bahagian kosong ni, yang tak ada nombor ni, kita letakkan sifar. Okey. So, kita dah dapat jawapan. Sifar perpuluhan 2 sifar. Kita tengok soalan jenis yang ketiga. Soalan yang diberikan ialah dalam kilogram, tetapi jawapan yang dikehendaki ialah dalam kilogram dan gram. Okey, kita buat dulu petak. Okey, cikgu buat petak dan letakkan unit kilogram dan gram. Kemudian kita letakkan titik perpuluhan. Jadi, sekarang kita nak isi 3.15. Okey, kita letak 3, kita letak 1, kita letak 5. Okey, baik. Sekarang jawapan nakkan dalam kilogram. Okey, dalam kilogram dan gram. Untuk kilogram, kita akan ambil jawapan di sempadan yang cikgu contengkan ini. Okey, ini adalah untuk jawapan kilogram. Okey, tetapi 1/5 ni kita turunkan untuk jadikan gram. Turunkan 1, turunkan 5 dan pada petak yang tidak ada nombor, yang kosong ni kita letakkan sifar. Jadi, jawapan kita sekarang ni ialah 3 kilogram dan 150 gram. Okey. Kita tengok lagi soalan jenis seterusnya. Okey. Kalau tadi diberi soalan dalam kilogram, tapi sekarang ni soalan dalam gram. Okey. Kita letak dulu, kita lukis dulu petak, kita letakkan unit dan kita letakkan titik perpuluhan. Soalan sekarang ni di dalam gram. So, kita isi di bahagian gram. Kita isi di sini. 3, 1, 5, sifar. Okey, jadi jawapan yang dikehendaki dalam kilogram macam saya cakap tadi, ini ialah sempadan untuk kilogram. Okey, so kita naikkan nombor 3. Okey, jadi kita dah dapat sekarang ni 3 kilogram dan 150 gram. Okey, 3 kilogram, 150 gram. Kali ni soalan diberi dalam kilogram dan gram, tetapi jawapan yang dikehendaki ialah kilogram sahaja dan juga gram sahaja. Okey, tak ada masalah. Kita lukis dulu petak. Kita masukkan unit. Kita masukkan unit kita dan kita letakkan titik perpuluhan dulu. Okey, sekarang 2 kilogram. Kita letakkan nombor 2 dulu. Okey, kilogram. Sekarang ni 35 gram. Kita letak di bahagian gram. Kita letak dari sebelah kanan ya. Sebab gram ni terletak di sebelah kanan. Okey, 35 gram. Okey, sekarang pelajar tengok bagaimana kita nak selesaikan soalan ni. Okey, cikgu turunkan dulu nombor 2. Cikgu naikkan nombor 3. Cikgu naikkan nombor 5. Yang tak ada nombor ni, yang tak ada nombor ni, kita letakkan sifar. Okey, kita letakkan sifar. Sekarang dah dapat jawapan. Kalau pelajar nak jawapan dalam kilogram, inilah jawapan untuk kilogram. Dan kalau pelajar nak jawapan untuk gram, bahagian inilah jawapan untuk gram. Tu kan senang. Okey, kita dah selesai menjawab 6 bentuk soalan. Dan cikgu nak beritahu awak di sini, kalau kilometer dan meter, konsepnya sama saja dengan kilogram dan gram tadi, cuma pelajar letakkan kilometer dan meter. Masih juga 4 petak sebab kilometer dan meter
terlibat dengan 1000. Begitu juga dengan liter dan mililiter. Liter dan mililiter juga kita buat 4 petak sebab ianya melibatkan 1000. Baik, sekarang ni kita akan lihat lagi penukaran unit, tetapi untuk unit meter dan sentimeter. Meter dan sentimeter ni ianya melibatkan 100. Okey, jadi kalau 100, kita tengok macam mana kita nak buat. Sebelum tu kita lihat apa yang pelajar perlu tahu. Sama juga dengan tajuk kilometer dan meter, kilogram dan gram, liter dan mililiter. Okey, ini adalah bentuk-bentuk soalan yang pelajar perlu kuasai. Ada 6 jenis soalan yang pelajar perlu kuasai. Sama aja dengan unit-unit yang kita belajar tadi. Okey. Okey, sekarang cikgu nak tunjuk. Oleh kerana sentimeter dan meter hanya melibatkan 100, jadi 1, 2, 3. Jadi petak yang kita nak buat 3 sajalah. Okey, 1, 2, 3. Okey, kita buat petak dulu. Tengok cikgu buat elok-elok. Nanti pelajar nak buat. Okey, kita garis tengah, kita bahagikan. Okey, cikgu tambah sikit sayap ni. Cikgu nak letak unit. Okey, cikgu nak letak unit. Cikgu tulis meter, sentimeter. Pelajar jangan silap tau. Jangan tulis di sini sentimeter. Jangan tulis di sini meter. Macam kita belajar hari tu. Okey, kami mahu cemerlang matematik. Okey, kita jumpa meter dulu baru sentimeter. So, kita letak meter sebelah kiri, sentimeter di sebelah kanan. Jangan lupa letak titik perpuluhan. Okey. Inilah gambar raja yang pelajar perlu buat untuk penukaran unit bagi meter dan sentimeter. Ada 1 petak, 2 petak, 3 petak. Sebab 3 petak? Sebab 100. 1, 2, 3. Okey, kita lihat soalan. Okey, katakan soalan 2.5 meter. Jawapan yang dikehendaki ialah dalam sentimeter. 2.5 meter. Okey, meter. Jadi kita isi di bahagian meter. 2.5 meter. Okey, nakkan jawapan di dalam sentimeter. Jadi kita kena turunkan. Kita turunkan 2. Kita turunkan 2. Kita turunkan 5. Okey. Di bahagian yang kosong ni kita letakkan sifar. 250 cm. Okey, kita cuba lagi soalan jenis yang kedua. Okey. Cikgu lukis. Okey, kita tulis soalan. 95 cm. Okey, jawapan nakkan dalam meter. Sentimeter. Jadi kita tengok di sinilah. Di sentimeter. Kita isi dari sebelah kanan. Okey. 95 sentimeter. Jadi jawapan dalam meter kita naikkan nombor 9. Kita naikkan nombor 5. Dan kita letakkan sifar. Dah dapat jawapan. So inilah jawapan kita. Okey, so cikgu tulis balik jawapannya ialah 0.95. Sekarang kita cuba soalan seterusnya. Kita tengok bentuk soalan macam ni pula. 3.5 meter. Kita nakkan jawapan di dalam meter dan sentimeter. Kita isi dulu nombor ni 3.5. Okey, meter. Okey, meter. Okey, macam tadi ini ialah garis yang memisahkan jawapan meter dan sentimeter. Jadi untuk meter kita ambil setakat garis ni sahaja. Okey, jadi nombor 3. So yang ni ialah 3. Untuk sentimeter kita turunkan nombor 5.
Yang tak ada ni kita letakkan sifar. Jadi jawapannya ialah 50 cm. Okey. Kita teruskan lagi soalan yang keempat. Andaikan soalan 450 cm. Jawapan yang dia perlukan ialah di dalam meter dan sentimeter. Okey. Sentimeter. Kita letak di bahagian sentimeter. Okey, cikgu mula dari sebelah kanan. Tak nak silap. Okey. Jawapan dalam meter. Okey, ini garisan pemisah meter dan sentimeter. Jadi cikgu naikkan untuk jawapan meter. Okey, kita berhenti takat tu. Ini jawapan untuk meter. Jadi nombor 4 ni hilanglah. Okey, so sekarang jawapan kita ialah 4 meter di bahagian sentimeter. Ini adalah jawapan untuk sentimeter tanpa ada apa-apa perubahan. Okey, jadi ialah 50 sentimeter. Baik. Kita tengok penukaran unit yang terakhir iaitu yang melibatkan sentimeter dan milimeter. Okey, dan ianya melibatkan hanya 10. Okey. Macam tadi juga ada 6 jenis soalan yang pelajar perlu ketahui. Okey, kita akan cuba buat sama-sama untuk 6 jenis soalan ni. Okey, kita mulakan sekarang. Sebelum tu kita lukis dulu. Okey, berapa petak kita nak lukis? Ianya melibatkan 10. Okey, saya tulis balik macam kita belajar hari tu. Kami mahu cemerlang matematik. Okey, sekarang kita nak tengok penukaran unit untuk sentimeter dan meter. Okey, kita jumpa sentimeter dulu. So, kita buat 2 petak lah. Sebab hanya melibatkan 10. 1, 2. Jadi 2 petak. Kemudian kita bahagikan petak tu kepada 2. Okey, cikgu buat sayap sikit. Sebab cikgu nak tulis unit. Okey, sayap ni kalau pelajar tak nak buat pun tak apa. Okey, cikgu tulis unit sentimeter, milimeter. Okey, cikgu terlupa letak titik perpuluhan. Okay. Katakan soalan 3.6 cm. Jawapan yang dikehendaki ialah dalam milimeter. Kita isi 3.6 cm. Okey, nakkan jawapan di dalam milimeter. Kita turunkan nombor 3. Okey, di sini 3. Kita turunkan nombor 6. So, jawapan kita untuk milimeter ialah 36 milimeter. Kita teruskan lagi. Katakan soalan kali ini 45 milimeter. Kita nakkan jawapan di dalam sentimeter. Okey, milimeter, sentimeter. Jadi kita isi dulu 45 milimeter. Kita isi dari sebelah kanan 45 milimeter. Oleh kerana nakkan jawapan dalam sentimeter, so kita naikkan. Jadi 4. Di sini kita naikkan jadi 5. Jadi jawapan sekarang ialah 4.5. Okey, kita tulis balik. Kita tulis 4.5. Okey, soalan seterusnya. Katakan soalan 5.3 cm. Kita nak cari jawapan dalam sentimeter dan milimeter. Sentimeter. Okey. Macam sebelum ni, ini ialah sempadan yang menunjukkan jawapan untuk sentimeter. So, 5.3 kita isi dulu 5.3. Oleh kerana nakkan jawapan dalam sentimeter, jadi kita ambil setakat ni saja.
5 sentimeter. Dan untuk milimeter, kita turunkan 3. Jadi jawapannya ialah 5 sentimeter, 3 milimeter. 60 milimeter. Kita nakkan jawapan di dalam sentimeter dan juga milimeter. Okey, 60 milimeter. Jadi cikgu isi di bahagian milimeter. 60 milimeter. Okey, nak jawapan dalam sentimeter. Okey, sentimeter ni sempadan. Jawapan untuk sentimeter. Kita naikkan nombor 6. Okey, jadi untuk sentimeter jawapannya adalah 6 sentimeter. Dan sifar ni kita kekalkan di sini. Jadi sifar milimeter. Soalan seterusnya 8 sentimeter, 5 milimeter. Okey, nakkan jawapan di dalam sentimeter. Kita tulis 8 sentimeter. Okey, untuk 5 milimeter kita isi di bahagian 5 milimeter. Oleh kerana jawapan yang diperlukan dalam sentimeter, so yang milimeter ni kita naikkan ke rumah sentimeter. Jadi yang ni dah tak pakai. So jawapan sekarang ialah 8.5 sentimeter. Okey, kita ke soalan yang terakhir. Soalan yang terakhir. Andaikan soalan 1 sentimeter, 7 milimeter. Kita nak cari jawapan dalam milimeter. Okey, sentimeter 1 sentimeter 1. Okey, 7 mm. Kita isi 7 di bahagian mm ataupun milimeter. Okey, oleh kerana jawapan nak dalam milimeter, kita turunkan nombor 1 ke bahagian milimeter. Jadi kita dah tak pakai nombor 1 ni. So jawapan sekarang ialah 17 milimeter. Okey, mudah kan?